Siri pertama Liga Layar Malaysia 2014 telah pun terungkai. Pulau Legenda Langkawi menjadi saksi arena 6 pasukan mengerah tenaga untuk bergelar juara. Walaupun di pusingan round robin, Masyuri Rahmat dan pasukan Royal Malaysian Navy Match Racing Teamnya nampak lebih mantap tanpa sebarang kekalahan, termasuk kemenangan ke atas pasukan pilihan Jeremy Koo. Namun pengalaman masih lagi menjadi aset berharga untuk kru Sime Darby Foundation Koo Racing Team yang menang mudah di peringkat akhir ke atas Masyuri. Begitu juga persaingan sengit di tempat ketiga antara Permai Hotel Match Racing Team yang diterajui Nick Ashraf KD dan Khairul Nizam yang mengemudi pasukan UITM MYA. Nizam yang menyudahkan peringkat round robin di tempat keempat bangkit merampas tangga ketiga di perlumbaan klasifikasi daripada KD. Syaiful Bahtiar bersama SPA Sailing Team dan Faizal Norizan bersama Royal Langkawi Yacht Club MYA masing-masing melengkapkan kedudukan di tangga kelima dan keenam untuk setiap pasukan mengumpul mata pertama selepas berakhir siri di Langkawi. Dari Pulau Langkawi, Kedah, siri Liga Layar Malaysia kali ini bergerak ke negeri Perak Darul Rizwan. Arena pilihan ialah daerah yang menjadi pintu masuk pelancong ke Pulau Pangkor, iaitu Lumut. Terletak bersebelah dengan Bandar Setiawan, Lumut sering sinonim dengan Teluk Batik yang menjadi antara tarikan pelancong dan juga sebagai pusat komuniti tentera laut yang mempunyai pangkalan di sini. Ramai juga player-player kebangsaan yang dilahirkan maupun dilatih di Lumut. Untuk pertandingan Liga Layar Malaysia sirkuit kedua, kita anjurkan di persekitaran Selat Dinding. Keadaan angin geografi adalah sesuatu yang sukar dibaca oleh para peserta. Jadi para peserta perlu melihat pada keadaan dari semasa ke masa, tahap angin yang sentiasa berubah. Itu saya rasakan satu cabaran yang hebat untuk semua peserta. Bagi memastikan penganjuran Liga Layar Malaysia tahun ini sebagai yang terbaik, format kejohanan ditambah baikkan lagi demi saingan yang lebih kompetitif dan peluang terbuka antara semua pasukan bertanding. Pendahulu keseluruhan Liga Layar Malaysia 2014 setelah tamat semua siri kelak bakal dinobatkan sebagai juara, seterusnya mewakili Malaysia ke Piala Monsun hujung tahun ini. Manakala kru-kru terbaik daripada pasukan lain mempunyai peluang untuk terpilih mewakili pasukan pilihan Malaysia yang bakal digabungkan untuk bersaing di Liga Layar Asia nanti. Jika muncul juara, Malaysia bakal ada 2 wakil di Piala Monsun. Kita akan menilai player-player ini dari segi skill di laut, dari segi perwatakan mereka, umur, bagaimana experience mereka, dan kita akan mengikut posisi mereka di kapal, iaitu skipper, bowman, tactician, pitman dan juga trimmer. Daripada 5 posisi ini, kita akan senaraikan player-player mengikut ranking berdasarkan daripada kriteria-kriteria yang telah kita gariskan. Siri kedua di Lumut ini menyaksikan penambahan 2 pasukan baru hadir memberi saingan. Selain 4 pasukan yang menamatkan aksi di kelompok teratas di Langkawi, Rizal Mahadi dan Syaifullah menerajui pasukan masing-masing untuk menyaingi Jeremy Koo, Masyuri Rahmat, Khairul Nizam dan Nick Ashraf KD. Saingan di Lumut akan tertumpu antara 7 pasukan ini termasuk Faizal setelah Syaiful Bahtiar dan pasukan SPA Sailing Teamnya memilih untuk tidak hadir beraksi. Macam kat Lumut, space dia agak kecil, current dia agak laju. Kadang-kadang kita rasa boat kita tak bergerak pasal kita lawan dengan current kan. Boat speed sama dengan kelajuan current, jadi dia macam zero. Dia punya pergerakan tu slow je. Ini shadow kan, dengan kapal-kapal ni shadow. Lepas tu dengan angin kejap drop, kejap ada, tak banyak bergerak kan. Slow je, slow motion. Dia tak boleh agresif sangat. I think the wind pattern is a bit tough. The pressures is either on both sides sometimes. And then the current that I noticed is on the inside left is a lot more, the water is a lot more deeper. And then on the right hand side is a bit more shallow. So when the current is changed, it seems to be on the left, it's more favoured. But then when the gusts come, then it's more favoured on the right hand side. So as I think when you come to upwind and downwind, there's a lot of things change in between. Angin dia ada sedikit kuat tapi flat water. And then one shoot
For sure kalau angin sini mesti kita hit ke corner darat untuk dapatkan wind band. Kedalaman air tempat yang kita main tu dalam 11 meter, 10 meter, di tengah-tengah channel, betul-betul tengah channel. Sebabkan kita punya location sekarang ni dekat dengan Navy base. So ada kapal-kapal yang dekat situ. So itu macam kita dah tahu kalau ada kapal besar, ada kapal dagang kat kawasan ni, maknanya kawasan ni memang laut dia dalam. Mereka semua pastinya teruja untuk berlumba di siri kedua ini. Bagi yang masih tidak jelas tentang match racing, setiap perlumbaan membabitkan dua kapal bersaing sesama sendiri dalam satu masa, mencari posisi terbaik semasa pre-start dan cuba memasang perangkap penalti terhadap satu sama lain. Kemudian bersaing melawan arah angin daripada garis mula ke penanda atas, lalu berpatah balik ke penanda bawah mengikut tiupan angin. Yang pertama sampai ke garis penamat setelah cukup pusingan yang ditetapkan adalah pemenang. Perlumbaan pembukaan di Lumut menampilkan antara dua pencabar yang bersaing rapat tempat ketiga dan keempat ketika dilangkaui. Nizam sebagai skipper UiTM MYA bertemu KD yang menerajui KFC Malaysia MYA Racing Team. Dengan penaja baru, KD diperkuatkan lagi dengan kehadiran skipper berpengalaman yang pernah menjuarai Liga Layar Malaysia pada 2009 iaitu Hazwan Haziq. Namun, kehadiran Hazwan kali ini bukan sebagai skipper tapi sebagai kru. Angin sekuat 7.6 knot mengiringi perlumbaan ini. Nizam agak agresif di pre-start mengejar kapal KD untuk mencabarnya. Namun nasib tidak menyebelahi Nizam bila dikenakan 2 kali penalti. Peluang ini diambil KD untuk keluar pantas dari garisan mula. Tanpa memberi peluang kepada Nizam, KD semakin menjarakkan kedudukan lalu menang dengan jarak masa yang agak besar iaitu 1 minit 6 saat. Flight ke-6 mempertemukan juara bertahan dan pendahulu siri Liga Layar tahun ini Jeremy Koo dan pendatang baru Rizal Mahadi. Namun, pasukan Setia West dan skippernya Rizal bukanlah asing dalam arena ini. Mereka pernah beraksi dalam beberapa kejohanan match racing pada tahun-tahun sebelum ini. Angin merosot ketika perlumbaan ini kepada 6.2 knot. Rizal cuba berikan cabaran kepada pasukan Saim Dabi Foundation Koo Racing Team sejak dari pre-start lagi. Namun, ianya tidaklah mudah apabila lawan yang ditentang adalah Jeremy Koo. Jeremy yang punya kelebihan dengan sentiasa mendahului sejak horn mula dibunyikan. Rizal hanya mampu merapatkan sedikit kedudukan kapal, namun masih tewas dengan jarak masa 46 saat. Hari kedua dimulakan dengan perlumbaan pertama antara Saifullah dan KD dengan tiupan angin hanya sekitar 5 knot. KD mendahului di garisan mula. Perlumbaan tidak begitu agresif. Kedua-dua pasukan hanya menunggu pihak lawan membuat kesilapan. KD mendahului perlumbaan apabila sampai ke penanda atas dan kekal hingga ke penanda bawah. Di penanda bawah, kedua-dua pasukan membuat haluan berbeza bagi mendapatkan arus angin yang baik untuk bergerak lebih pantas. Semasa di lap kedua, arus angin bertambah kepada 7.6 knot. Walaupun kelajuan angin bertambah, Saifullah gagal memintas KD dan membuatkan KD masih di depan terus ke penanda atas. KD menamatkan perlumbaan dengan meninggalkan Saifullah 34 saat di belakang. Jeremy Koo cemerlang dengan rekod kemenangan 100% di round robin, manakala KD dan Masyuri berkongsi 4 kemenangan di tangga kedua dan ketiga. Nizam dengan 3 menang, Faizal dan Syafullah dengan hanya 2 kemenangan meninggalkan Rizal Mahadi tanpa sebarang mata. Yang menarik perhatian ialah KD yang mampu menang ke atas Masyuri namun dikejutkan pula oleh Faizal. Berehat sebentar dari aksi di lautan yang sememangnya sinonim dengan para pelayar. Siapa sangka mereka juga ada kemahuan bergaya di atas daratan. Itulah yang kami bongkar dari skipper Royal Malaysian Navy, Masyuri Rahmat. Saya mula involve dengan sailing pada tahun 2002. Bermula dengan bot layar laser, solo punya bot. Belajar kat situ lah, dari situ lah saya belajar involve dengan game-game di sekitar Malaysia. Dan tukar kelas kepada International 470, itu double handle. Dan start pada 2006 saya cuba menceburi lah keelboat punya sailing. 4B11-nya tarik tu yang sedap. Okay, selain daripada main perahu layar, saya berminat dengan sukan pemotoran, terutama sekali kereta. Berminat dengan Proton Inspira ni sebab dia satu-satunya yang collaboration dengan Mitsubishi. Mempunyai chassis yang sama, mempunyai engine yang sama dengan Mitsubishi Lancer. Jadi saya ambil Proton Inspira. Saya minat dengan dia punya shape, dia punya bentuk dia punya smooth punya design. Lepas tu saya minat dengan engine dia. Saya minat dengan dia punya teknologi yang ada. Pakai pedal shift sekarang, kalau dulu manual je kan. Manis bawa kereta abang
kereta wife saya bawa Prodo Kancil. Nak bawa wife saya pergi ke pantai. Dia duduk di batu laut dan saya kata nak bawa dia pantai Podison. Daripada pantai Podison, saya cakap sebab ramai orang kita pergi depan sikit. Masa tu saya tak ada license. Sampai tanya tuan, sini tak ramai orang. Kita pergi depan sikit lagi. Depan sikit lagi saya bawa dia sampai ke depan rumah saya di Bekalan Balak. And then saya berhenti depan rumah saya dan terus ajak dia ke pantai. Itu date saya yang pertama dengan wife saya. Hai, saya Masyuri daripada pasukan Royal Malaysian Navy Match Racing Team. Kita masih di Lumut. Saingan mengejar mata di siri kedua Liga Layar Malaysia berlangsung hebat. Aksi sengit masih lagi berkisar antara empat pasukan, Jeremy Khoo, Masyuri Rahmat, KD dan Nizam. Jeremy, Masyuri dan KD bersaing rapat dengan masing-masing menamatkan round robin dengan 6 dan 4 kemenangan. Masih skrip yang sama seperti apa yang berlaku di Langkawi pada siri pertama. Cuma kali ini, Jeremy tidak memberi peluang kepada Masyuri untuk menghabiskan round robin di tangga teratas. Rizal Mahadi yang membuat penampilan sulung tahun ini bermula dengan langkah kiri apabila gagal menyerlah dan terpaksa akur di tangga terakhir, seterusnya terkeluar dari saingan suku akhir. Strategi, tenangkan diri, coolkan diri, kurangkan mistik dan cari bias yang mana untung kan. Here is two sides, is a different wind and different directions. So taktikal tu semua kena buat keputusan dengan tepat dan cepat. Tim-tim lain yang agresif, so saya mungkin akan main safe dan mungkin buat the best start. Masuk ke starting line, kita tak boleh pergi jauh sangat kan. Kita kena tahu angle kita pergi full boat speed. Kalau arus tolak kita keluar, kita tak ada boat speed untuk deep masuk, susah juga. Our tactic is always sail close to our opponent. Kita tak akan bagi dia berlayar sendiri punya. Kita dah lead, tak semestinya kita akan finish, kita akan menang. So kita kena jaga-jaga dengan opponent lah. Kita just target menang masuk quarter untuk fight pergi ke semi pula. Peringkat suku akhir menemukan Jeremy Khoo yang memilih Faizal sebagai lawan. KD beraksi menentang Saifullah, manakala Masyuri perlu melepasi halangan Nizam. Di flight pertama suku akhir antara Jeremy dan Faizal, angin bertiup selaju 4.9 knot sahaja, menghalang untuk aksi yang lebih agresif. Semasa pre-start, Faizal nyaris dikenakan penalti kerana menghalang laluan Jeremy dari arah yang salah, tetapi bendera hijau dinaikkan sebagai tanda protes Jeremy tidak diterima. Sebaik perlumbaan bermula, Jeremy mendahului di hadapan. Sime Darby Foundation Khoo Racing Team memilih pot iaitu sebelah kiri untuk membuat pusingan di penanda atas, lalu terus mendahului perlumbaan ke penanda bawah. Dari situ, Jeremy selesa di depan hingga ke garisan penamat. Jeremy Khoo dan pasukannya menamatkan perlumbaan dalam masa 12 minit dan Faizal ditinggalkan dengan jarak masa 36 saat. 1-0 untuk Jeremy. Di perlumbaan kedua, kelajuan angin meningkat ke 7.8 knot. Di pre-start, kedua-dua pasukan cuba mendapatkan penalti. Faizal ternyata bukan tandingan Jeremy. Jeremy mudah mendahului dari awal saingan hinggalah ke garisan penamat. Faizal jauh ditinggalkan 1 minit 11 saat di belakang. Suku akhir kedua antara KD dan Saifullah, dua pasukan dari Terengganu. Kelajuan angin turun mendadak ke 2.9 knot. Perlumbaan dimulakan di mana Saifullah telah mendahului dan KD membuat kesilapan di mana pasukannya telah melintasi garisan mula sebelum tamat 4 minit masa pre-start. Mereka terpaksa berpatah balik. Kelebihan ini telah diambil peluang sebaiknya oleh Saifullah untuk berada di depan dan seterusnya menang perlumbaan pertama dengan jarak masa 22 saat. Malangnya, kemenangan pasukan Majlis Sukan Negeri Terengganu hanyalah untuk perlumbaan pertama. KD bangkit untuk menang dua perlumbaan berikut untuk layak ke separuh akhir secara automatik. Suku akhir yang paling sengit tentunya antara Royal Malaysian Navy dan UiTM MYA. Kelajuan angin yang tak menentu menyukarkan perlumbaan dimulakan. Sebaik bermula, semasa di pre-start, Nizam telah dikenakan penalti apabila telah menghalang laluan Masyuri. Masyuri mendahului perlumbaan dari garis mula dan sampai di penanda atas dahulu. Dengan kelajuan angin bertambah ke 5.1 knot, Masyuri terus di depan dan berjaya menamatkan perlumbaan meninggalkan Nizam dengan jarak 25 saat. 1-0 untuk Masyuri. Di perlumbaan kedua, kelajuan angin meningkat ke 6 knot.
Nizam cuba memberi penalti kepada Masyuri tetapi tidak dipedulikan umpire. Kedua-dua pasukan banyak bermain di kawasan garisan mula. Nizam pada mulanya mendahului perlumbaan, namun Masyuri dapat memintas lalu mendahului di penanda atas. Saingan begitu sengit dengan Nizam mengekori rapat di belakang Masyuri. Namun selepas angin menurun kepada 4.2 knot, Masyuri makin menjarakkan kedudukan, seterusnya menamatkan perlumbaan dengan jarak masa yang agak jauh, 1 minit 23 saat. UiTM MYA yang terlepas tiket automatik ke separuh akhir mendapat peluang kedua di peringkat klasifikasi. Menentang Saifullah yang terlebih dahulu menewaskan Faizal, Nizam memastikan slot terakhir di separuh akhir milik mereka setelah mengenepikan Saifullah. Terus Nizam menjadi pilihan Jeremy di separuh akhir, manakala Masyuri ditentang KD. Masih 4 pasukan yang sama seperti di siri pertama. First semi-final ni, kita orang akan buat yang terbaik. So avoid dari kena penalty apa ke. Okay, untuk kali ni kita tengok macam angin pun dah makin kuat sikit daripada hari tu compare dengan saya lawan dengan Jeremy lawan dengan Masyuri hari tu. Yang hari tu kalah dengan KD, memang saya tak bagi kru saya all out masa hari tu. Yang sebab masa round robin kita menang dengan dia masa tu angin slow. So sekarang ada sedikit kuat. So mungkin dari segi taktikal ada sikit perubahan lah. Ni kita main relax, kita enjoy dulu dengan game. Janji kita masuk semi tu, sekarang dah masuk, baru kita boleh push all out. Try untuk maintain boat speed semua. So harap kita orang dapat maintain macam tadi knockout. Kita orang punya boat speed semua cantik, crew work cantik, so dapat maintain untuk semi-final ni lah. We will be focused more on the weather because of the wind pattern. The sun we see this morning, the knockout stage when all the sailors sailing is quite tricky, the weathers. So hopefully we spend more our focus on the waters and try to sail the boat as fast as possible. Okay, setakat ni memang sangat confident lah untuk lawan dengan Masyuri sebab kita dah menang dengan dia sekali. So dari segi psikologi, crew work semua memang sekarang tip-top, semua pun tengah semangat. So kita tengoklah macam mana nanti dekat laut. Confident mesti nak menang. Definitely confidence. Nak terlalu confident bahaya juga. Orang kata takut over confident, jadi kita maintain macam biasa ya. Melangkah ke peringkat separuh akhir, Nizam dan kru UiTM MYA mempunyai misi membalas dendam terhadap pasukan Jeremy. Di Langkawi, mereka dikecewakan oleh Sime Darby Foundation Ku Racing Team juga di peringkat separuh akhir. Walaupun begitu, Jeremy Ku sangat sukar dicabar. Di perlumbaan pertama, Jeremy mudah membenam Nizam apabila menang dengan jarak masa 1 minit 29 saat. Di perlumbaan kedua, ketika di pre-start, kedua-dua pasukan cuba memberi penalti tetapi gagal mendapat perhatian umpire. Dengan kelajuan angin yang baik sekitar 9.3 knot, perlumbaan bermula dengan Jeremy di hadapan apabila berjaya menghalang Nizam untuk mendapatkan kedudukan yang sama. Nizam terpaksa menukar haluan ke starboard atau kanan. Perlumbaan menjadi sengit apabila Nizam mendahului di penanda atas. Namun dia tidak bernasib baik bila dikenakan penalti di penanda atas kerana menghalang laluan Jeremy. Pasukan Sime Darby ambil kesempatan itu untuk mendahului ke penanda bawah untuk meneruskan lap kedua. Kelewatan Nizam untuk membuat pusingan di penanda atas menjarakkan lagi kedudukan pasukannya. Lalu Jeremy Ku menamatkan sisa-sisa perjuangan Nizam untuk menang perlumbaan kedua dengan jarak masa 59 saat. Jeremy Ku ke akhir buat kali kedua tahun ini. Tak puas hati penalti sebab kita orang dah cantik lah dah lead kan. Memang tough fight lah tadi. So kru pun buat yang terbaik tadi. So tak apalah, kita akan cuba untuk yang penting final ni. Second race yang lawan dengan Nizam ni memang tough lah because second race is important to secure our final positions. And Nizam give us a good race all the way up to the top mark and he lead us. Then we managed to overtake him from the bottom mark and give him the back. Then from there we sailed pretty well. And I think it's a good job for Nizam. We sailed pretty well. Situasi yang sama berlaku di separuh akhir kedua antara Masyuri Rahmat dan Nick Ashraf KD. Masyuri sedar yang pastinya KD akan cuba sebaik mungkin untuk membalas dendam kekalahan mereka di peringkat yang sama juga kepada pasukan Royal Malaysian Navy ketika siri pertama di Langkawi. Di pre-start, kedua-dua pasukan cuba mendapatkan penalti. Masyuri telah menghalang KD untuk memulakan perlumbaan dan KD terpaksa berpatah balik. Masyuri mendahului di hadapan. KD terlambat untuk tag lalu gagal mendapat tujahan angin yang baik ketika bergerak ke penanda atas. Masyuri meluncur laju di depan untuk menamatkan perlumbaan dan mengalahkan KD 23 saat untuk menang perlumbaan pertama. Perlumbaan kedua lebih sengit dengan KD cuba memberi cabaran namun masih menemui jalan buntu.
Kelewatan memulakan perlumbaan menjadi punca KD gagal layak ke akhir apabila tewas di perlumbaan kedua dengan jarak 7 saat sahaja. Lumut istimewa Sudah. Lumut terkenal dengan apa? Lumut ni terkenal dengan sistem dengan yang apa panggil apa? Keripik ikan Dewa kan jarang datang sini ya. Hasil laut. Contohnya sotong, ikan bilis. Ikan masin. Selalu orang makan ikan macam keropok tu rasa. Ikan bilis lah rasa. Ikan masin, ikan bilis. Boleh beli ikan kering, udang kering. Itulah yang saya tahu. Kedua-dua separuh akhir berakhir dengan kemenangan mudah 2-0 berpihak kepada pasukan pilihan Sime Darby Foundation Crew Racing Team dan Royal Malaysian Navy Match Racing Team. Perlumbaan akhir menemukan sekali lagi dua seteru utama match racing Malaysia. Kekuatan Jeremy Khoo tampak sukar digugat. Mampukah Masyuri kali ini? Pasukan Royal Malaysian Navy melangkah ke akhir dengan harapan besar untuk menidakkan kemenangan kedua Jeremy Khoo dan rakan-rakannya di lumut. Di perlumbaan akhir pertama, kedua-dua pasukan saling berkejaran untuk mendapatkan penalti semasa pre-start. Angin bertiup sekitar 10.4 knot seolah-olah menyambut kesengitan aksi perlumbaan akhir. Kedua-dua pasukan serentak memulakan perlumbaan. Ketika ke penanda atas, kelajuan angin menurun ke 8.9 knot. Jeremy lebih handal menangani situasi ini lalu mendahului perlumbaan dan di depan ketika berpusing di penanda atas. Ketika Jeremy tiba di penanda bawah untuk meneruskan lap kedua, Masyuri sudah ketinggalan agak jauh. Selesai lap kedua, Jeremy memastikan kemenangan di perlumbaan pertama dengan jarak masa 31 saat. Masyuri tidak punya pilihan melainkan bangkit di perlumbaan kedua. Itulah yang dilakukan. Kedua-dua pasukan saling berbalas gerakan taktikal untuk mendapatkan penalti dan Masyuri nampaknya lebih berjaya apabila Jeremy dikenakan penalti kerana menghalang laluan Royal Malaysian Navy. Dengan kelajuan angin 7.5 knot, Masyuri bersemangat mendahului perlumbaan dan di depan setelah membuat pusingan di penanda atas. Kekal kedudukan Masyuri di lap kedua dan dia berjaya mengemudi pasukannya untuk merampas perlumbaan kedua untuk menang dengan jarak masa 32 saat. Kedudukan terikat 1-1. Sememangnya inilah peluang terbaik Masyuri untuk bergelar juara setelah siri pertama dilangkaui digenggam Jeremy Khoo. Bermula pre-start, kedua-dua pasukan saling mengikut rapat untuk mendapatkan penalti. Jeremy cuba protes tapi tidak dilayan umpire. Perlumbaan agak agresif apabila Jeremy menghalang Masyuri di garis mula. Dengan kelajuan angin 7.1 knot, Jeremy berjaya mendahului dan sampai dahulu di penanda atas dan disusuli Masyuri. Kejar-mengejar antara dua pasukan ini hebat berlangsung sehinggalah di lap kedua. Kru Sime Darby Foundation Crew Racing Team dan Royal Malaysian Navy berhempas pulas untuk memenangi perlumbaan akhir yang bakal menentukan kejuaraan di lumut ini. Akhirnya, kejuaraan masih lagi kekal milik Jeremy Khoo walaupun saingan yang amat sengit diberikan Masyuri. Kemenangan 6 saat untuk Jeremy merangkul kejuaraan kedua siri Liga Layar Malaysia 2014. Kita ada buat mistake lah 2-3 kali tapi kita manage tu, recover balik mistake tu. Cuma yang last kereta kami tak dapat. Kata sikit je lagi pun kan untuk finish tu. Fighting to finish tu sebenarnya tadi, last tadi. Dengan teamwork semua saya puas hati. Saya ada taktik yang bagus, saya ada team yang bagus. Kodek mantap. Niau kami dah cuba yang terbaik untuk kali ni. Kami akan cuba usahakan lagi yang lebih terbaik. The last race against the Mysuri is really a tough race that we have a couple of issues in our boat. Some of the line nearly came off and then one of the spinnaker pole, the pole end was broken. So it is quite a challenge and we managed to over control him and do it very safe and make sure we all in the right teamwork, team spirit, and that's how we win the race. Thanks for the team and thanks for the sponsors, Sime Darby Foundation. Looking forward to the next stage. Tamat siri kedua Liga Layar Malaysia 2014 dengan Jeremy Khoo masih sukar dicabar untuk bergelar juara 2 kali berturut-turut. Masyuri kecewa sekali lagi walaupun telah mengerah seluruh kudrat untuk mencabar Jeremy Khoo. Hanya hadiah RM5,000 menjadi pengubat. Begitu juga KD yang membawa pulang RM2,000 sebagai pemenang tempat ketiga di lumut.
Beginilah kedudukan untuk setiap pasukan dengan mata yang diperolehi selepas berakhir 2 siri. Walaupun Sime Darby Foundation Crew Racing Team nampak utuh di atas, masih awal untuk menidakkan peluang pasukan lain terutama Masyuri, KD dan Nizam. Negeri Perak pastinya berbesar hati dengan kejayaan menganjurkan siri kedua Liga Layar ini. Kita menyokong sepenuhnya Liga Layar Malaysia ini sebagai salah satu daripada sirkuit untuk Liga Layar Malaysia. Lumut syukur Alhamdulillah dipilih sebagai venue yang kedua. Dan sebagaimana yang saya sebutkan dalam ucapan saya tadi, saya berharap bahawa ianya akan menjadi satu acara tahunan. Kita akan menjadi salah satu siri ataupun sirkuit yang tetap di dalam siri sukan Liga Layar Malaysia ini. Terima kasih Yo. Selepas ini, Liga Layar mengambil tempat di Pulau Indah Selangor pada 20 hingga 22 Jun. Mungkinkah skrip akan bertukar di siri ketiga atau Jeremy Koo bakal lebih sukar digugat bila beraksi di arena yang memang sangat dikenalinya di Pulau Indah? Sama-sama kita nantikan.